Didik TV KPM. Murid kasih sekalian, kita pergi kepada bagaimana kita nak menjawab soalan bercirikan elemen kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Dalam Quran Sunnah ada 6 markah. Mesti 6 markah. Setiap satu soalan besar ada satu kebat dia. Okey, dalam kebat kita mesti ada stimulus, iaitu untuk merangsang minda pelajar untuk berfikir menjawab soalan tersebutlah. Okey, dalam stimulus tu dia boleh letakkan gambar, boleh letakkan ayat Quran ataupun terjemahan ataupun hadis dengan maksud dia juga, ataupun kata-kata hikmah ataupun statistik. Sekarang ni kan musim COVID dan sebagainya kan, boleh bagi graf, boleh bagi grafik dan sebagainya, boleh juga pernyataan tentang sesuatu isu yang berlaku isu semasa dan sebagainya. Jadi ini di antara bagaimana stimulus itu membantu pelajar untuk menjawab soalan kebat kita. Okey, seterusnya ialah cara menjawab kebat. Okeylah, kalau Ustaz tanya kepada Syafiqah, Syafiqah suka jawab dalam bentuk karangan ke bentuk kotak? Baik, kalau saya suka jawab dalam bentuk karangan Ustaz. Tapi rasanya dua-dua boleh kan Ustaz? Okey, terbaik. Dua-dua diterima dalam penandaan kita. Tak ada masalah. Cuma dari segi Ustaz lebih suka dalam bentuk kotak. Kenapa kotak? Supaya pelajar nampak setiap satu kotak itu ada memberi markah. Baik. Contohnya kan, kalau karangan pun diterima juga sebab pemeriksa akan mencari markah itu satu persatu. Cuma kadang-kadang bila bentuk karangan tidak ada huraian, tidak ada huraian dah, jadi terpaksa dicari, tak ada, membuang masa pemeriksa lah. Okey, satu markah, satu kotak untuk fakta. Fakta ni biasa tindakan kita. 4-5 perkataan saja. Apa tindakan kita? Dia tak perlu panjang. Okey. Nombor 2, kotak nombor 2 ialah huraian. Huraian mesti dimulakan dengan kabus kerana agar bagi untuk supaya. Kemudian huraian lengkap menggunakan oleh itu, menggunakan kesan, menggunakan akibat. Jadi fakta, huraian lengkap ni saling berkaitan. Okey, disokong dengan apa? Dengan dalil. Dalam Quran Sunnah, dalil kita boleh gunakan potongan ayat Al-Quran. Contohnya, kalau Allah Ta'ala, la taqrabu zina. Ataupun terjemah boleh diterima juga. Maksud ayat Al-Quran titik 2, janganlah kamu menghampiri zina. Diterima juga. Sudah dua kat situ. Yang ketiga, hadis. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Okey, ataupun terjemahan. Okey, maksud di Rasulullah, setiap amalan bergantung dengan niat. Okey, dan 4 kaedah. Dan yang terakhirlah perumpamaan dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Manjada, wajada, al-waktu, kasaif dan sebagainya. Cuma perumpamaan itu mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh gunakan terjemahan dia. Okey, kemudian huraian dalil. Satu markah lagi iaitu kita menguraikan dalil. Tetapi simple saja iaitu ayat di atas menerangkan tentang umat Islam dilarang melakukan perbuatan zina. Itu saja. Ataupun kita gunakan terjemahan kan. Maksud ayat di atas menerangkan kita dilarang melakukan perbuatan zina. Okey, kalau hadis, maksud hadis di atas menerangkan apa? Maksud hadis di atas menerangkan apa? Jadi benda itu bergantung kepada sama ada ayat kita nak tulis ataupun terjemahan pun diterima juga, dan perumpamaan di atas menerangkan apa. Itu saja untuk huraian dalil. Dan kesimpulan mesti ada fakta dan huraian. Fakta dan huraian yang mana fakta ini menyokong kepada fakta di atas. Bukan kita ambil fakta ke atas itu letak kat bawah, tak. Dia mesti menyokong fakta dekat atas itu. Jadi kita ada 6 markah semua sekali. Jadi Ustaz nak bagi contoh. Okey, contoh soalan kebat yang pelajar boleh gunakan nanti kaedahnya untuk menjawab. Contoh soalan. Okey, dibagi stimulus. Okey, gambar perempuan, kemudian pergaulan bebas adalah salah satu punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja. Apa soalan dia? Berdasarkan perkara di atas, cadangkan usaha ibu bapa bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. 6 markah. Jadi Syafiqah dan semua calon, jika kita nak jawab dengan mudah, kita kena masuk dalam soalan. Kita sebagai pelajar kan, masuk kepada kehendak soalan. Apa? Kita sebagai apa? Sebagai ibu bapa. Sebagai ibu bapa, apa langkah kita untuk memastikan anak kita tidak terlibat dengan masalah sosial? Jadi itu ialah bagaimana kita nak memudahkan mencari jawapan. Okey, jadi kita tengok jawapan kita. Contoh, mukadimah tu boleh diletakkan dalam kotak ataupun di atas kotak. Satu usaha yang boleh dilakukan ibu bapa ialah, okey, fakta dia apa? Memberikan didikan agama.
Simple saja. Maksud apa tindakan ibu bapa? Menghantar anak ke sekolah agama. Boleh terima juga. Okey. Kemudian huraian, kerana didikan agama dapat menjadi peranti dalam kehidupan. Menggunakan kabus dia apa? Kerana. Okey. Kemudian huraian lengkap. Hal ini kesannya apa? Seseorang remaja dapat memahami balasan baik dan buruk jika melakukan suatu perkara yang menyalahi larangan agama. Jadi fakta, huraian lengkap saling berkaitan. Dapat 3 markah dekat situ. Okey. Kemudian disokong dengan dalil. Okey, dalil berkaitan dengan pendidikan. Bila belajar pendidikan, apa dalil yang paling mudah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kita kena menghafallah dalil yang mudah, hadis yang mudah supaya dapat kita jawab pada dalil kebat itu dengan tepat sekali. Okey, apa di huraian dia? Hadis di atas menyatakan setiap Muslim wajib menuntut ilmu. Mudah tak Syafiqah? Mudah Ustaz. Huraian tu kita ikut je kat atas tu. Baik. Ayat di atas menerangkan apa. Maksud di atas menerangkan apa. Sangat mudah untuk dapatkan markah kat situ. Kesimpulan dia, rumusan dia. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi tingkah laku anak-anak agar sentiasa mengamalkan akhlak yang mahmudah dalam hidup. Jadi lengkap dekat situ ada 6 perkara yang akan ditanda oleh pemeriksa dan layak mendapat 6/6 markah. Jadi bila macam ni nampak kemas, nampak tersusun, mudah ditanda. Jadi akhirnya kita dapat markah yang baik. Okey, baik. Seterusnya ialah mesti tulis nombor soalan, ada isi soalan dan jawapan dah lengkap. Maksudnya macam ni, Ustaz nak jawapan kita itu mesti mudah diakses, mudah disemak, mudah dibaca oleh pemeriksa. Kadang-kadang ada setengah murid yang menjawab, tiba-tiba jawapan saja Syafiqah. Jadi pemeriksa pun pening kepala. Dan kadang-kadang satu roman tertinggal, terus kepada 4 roman dah hilang dekat situ. Akhirnya merugikan calon itu sendiri. Jadi kena berhati-hati, tertib dari segi menjawab, susunan satu persatu supaya mudah dibaca, mudah ditanda oleh pemeriksa kita nanti. Okey, seterusnya ialah bagi soalan perbezaan, nyatakan dia dengan jelas perbezaannya. Contoh soalan, jelaskan perbezaan di antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ada 2 perkara. Pertama, kena buat kotak Syafiqah. Makkiyah, sebelah dia Madaniyah. Tajuk dia ada. Isi pertama ayatnya pendek, lawan dia ayatnya panjang. Kalau bahasa Arab dia, ya ayuhan nas. Okey, iaitu gunakan lafaz wahai manusia. Yang sebelah dia gunakan lafaz wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Jadi dekat situ nampak perbezaan. Satu pendek, lawan dia panjang. Nombor 2, ya ayuhan nas, lawan dia ya ayyuhallazina amanu. Mesti nampak perbezaan sebab kita nak perbezaan. Jika tidak ada perbezaan, dapatlah 2/4 sahaja. Sebab apa? Dapat 2 sebelah saja, tak ada perbezaan. Jadi kena berhati-hati, kena beringat. Sebab itu saya pesan hafal 2 fakta sahaja yang paling mudah pada setiap ayat Makkiyah, ciri ayat Madaniyah untuk dihafal. Dan yang dihafal itu ambil fakta yang paling ringkas dan paling mudah. Yang penting kita boleh ingat. Okey, seterusnya ialah manfaatkan kertas jawapan. Yang pertama, setiap soalan besar jawab pada selai kertas depan dan belakang. Bayangkan Syafiqah satu helai, ada 2 muka kan? Muka yang pertama itu untuk bahagian akidah saja. A dan B 10 markah. Dan belakang dia untuk akhlak, bahagian A dan B juga ialah 10 markah juga. Jadi satu helai itu bersamaan 20 markah. Mulakan soalan baru pada helaian kertas yang baharu. Soalan 1, helaian pertama. Soalan kedua, helaian kedua. 3 dengan maksud ada 4 helai. Ada 4 helai yang pelajar wajib jawab menyumbang kepada 80 markah. Tambah objektif 20, 100/100. Okey, seterusnya peringatan kepada calon. Maksud dia, apakah yang perlu kita lakukan dalam saat-saat genting sekarang ini, okey, dengan suasana COVID sekarang ni, Ustaz sangat berharap semua menjaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga SOP sebab masa dan kesihatan sangat berharga, memungkinkan kita untuk periksa pada 2 hari bulan 3. Okey, pertama sekali, bila kita periksa nanti, mestilah tulis angka giliran dan nombor kad pengenalan dengan betul pada buklet kita ataupun pada
test pad kita. Nombor 2, persediaan dan ulang kaji mesti cukup. Sekarang ni ada lagi masa, manfaatkan masa, kurangkan yang lagar-lagar, kurangkan main handphone dan sebagainya. Fokus untuk kita menghafal, mengulang kaji dan sebagainya. Faham soalan dengan betul. Dah terangkan tadi kan macam mana arahan soalan, markah berapa, ingat baik semula, ikut panduan markah yang diberikan. 2 markah ke, 4 markah ke, peluraian ke tak peluraian ke, kena ingat semula ketika periksa. Jangan tertinggal anak soalan. Maksud dia bila kita dah jawab, kita tengok soalan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Ada, cukup. Okey, belakang dia pula contohnya kan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Cukup. Jadi kita kena tengok dan semak jawapan kita satu persatu supaya tidak ada yang keciciran. Jika salah tulis, potong gunakan pembaris. Jangan hitamkan. Sebab sekarang ni kertas kita akan di-scan. Bila dihitamkan, banyak yang hitam. Kan bila scan. Jadi kita kena gariskan saja, sambung kat sebelah dia. Macam tu. Kemudian tulisan perlu jelas dan kemas. Hitam, kalau gunakan pen hitam, betul-betul hitam. Kalau misalan biru, betul-betul biru. Dan pastikan besarkan tulisan. Jangan kecil sangat. Okey, susunan ikut turutan soalan 1, 2, 3 dan 4. Nombor 9, jangan tertinggal huraian. Tadi kan kita kata terangkan, jelaskan tu kan. Mesti ada fakta huraian kan. Jangan tidak ada huraian. Jawapan berdasarkan ayat atau hadis yang diberikan sahaja. Maksud dia tengok betul-betul ayat tersebut, intisarinya ke, berdasarkan yang diberikan saja. Dan yang terakhir, bahasa yang mudah difahami, bahasa buku teks. Jadi bahasa negeri tidak boleh digunakan sebab tidak difahami oleh penanda yang lain. Jadi kena berhati-hati. Jadi perkara-perkara inilah kadang-kadang kecuaian-kecuaian yang boleh menyebabkan markah kita dipotong. Jadi untuk periksa, memang kita kena berhati-hati, jawab sebaik yang mungkin, elakkan sebarang kecuaian, mudah-mudahan mendapat kecemerlangan. Teruskan usaha, semoga berjaya mendapat IPA dari SPM 2021. Usaha doakan semoga beroleh kejayaan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Didik TV KPM